Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Mana ni? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita mula kuliah pagi ni dengan melihat sikit kepada tafsir surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baik, saya fokuskan ke yang ayat yang ujung wala dzikrullahi akbar. Ankabut 45, muka surat 401. Wala dzikrullahi akbar. Zikrullah maksudnya solat. Ya, dalam ayat ini dia dua makna. Zikrullah, makna pertama ialah solat. Zikrullah, itu bermakna sepanjang solat kita ini penuh dengan apa, tuan-tuan? Penuh dengan ingat Allah. Sepanjang solat penuh dengan ingat Allah. Jadi kalau dalam solat ingat uti canai, itu ada masalah. Kan? Kalau orang perempuan pula dalam solat ingat bawang putih dah habis kat dapur, itu pun ada masalah. Sebab itu nanti kita jumpa insya-Allah kuliah-kuliah akan datang. Sepanjang solat kita tu mula daripada Allahu Akbar mesti ada zikir. Dia tak boleh kosong. Nanti kita jumpa dalam buku ni, nanti kita akan jumpa. Mesti ada zikir. Tak boleh ada kosong, sebab solat adalah zikir. Boleh, tuan-tuan. Contohnya, tuan-tuan, kita buka di muka surat, mula nak buka buku tu. Jom kita buka bagi pahala orang yang wakaf ni. Sebab apa, tuan? Contohnya muka 93. Muka 93. Dalam cerita cara pergerakan rokok, kita ada permintaan ni, tuan, ya. Nanti Ustaz tunaikanlah permintaan ni, tapi bayar mahal sikit lah. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke Ustaz tunjuk secara ringkas tata cara perbuatan dalam solat mulai takbir hingga tahiyat akhir? Saya nak cepat beramal dengan yang betul. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Nanti kita tunjuklah, tapi tunjuk saja tu tak elok. Dia mesti dengan ilmu dulu. Ilmu tu nak kena belajar. Baik, tuan, tengok perengan 2, tuan-tuan. Cara pergerakan rokok menurut qaul jadid. Qaul jadid ni adalah ijtihad Imam Syafi'i apabila telah berpindah ke Mesir. Kalau tuan-tuan jumpa lawan dia qaul qadim. Qaul qadim ni ijtihad Imam Syafi'i waktu berada di Iraq. Baik. Takbir berpanjangan hingga sempurna rokok
supaya ini poin dia tuan-tuan, supaya tidak ada perbuatan dalam solat yang tidak diiringi dengan zikir. Itu poin dia. Tadi ayat tadi wala zikrullahi akbar. Makna zikrullah tu solat, tapi terjemahan zikrullah tu ingat Allah. Jadi dapat kita faham sepanjang solat mesti ada zikrullah, zikrullah, zikir. Zikir ni maksudnya ingat. Tu poinnya. Supaya tidak ada perbuatan dalam solat yang tidak diiringi dengan zikir. Begitu juga dalam semua pergerakan perpindahan daripada satu perbuatan ke satu perbuatan dalam solat. Okey. Jadi tuan-tuan, untuk memastikan praktikal sepanjang perbuatan dalam solat ini mesti zikir. Jadi zikir itu mesti mengiringi keseluruhan. Ini mulalah ni yang bertanya ni boleh buka tengok elok. Untuk ke rokok ni contohnya, untuk ke rokok dia mesti penuh dengan zikir. Penuh dengan zikir. Jangan ada kosong. Okey. Kita tunjuk beberapa jenis pergerakan rokok. Bukan yang betul dulu. Kita nak tunjuk jenis-jenis yang dibuat dulu. Jenis-jenis yang orang buat. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Tu orang buat jadi lakum dinukum waliyadin. Angkat tangan dah tak elok dah tu. Kemudian dah dekat-dekat nak sampai baru Allahu akbar. Jadi daripada dia angkat tangan ni sampai ke sini ada zikir tak? Tak ada yang tu tak jadi sebab dia punya formula tadi sepanjang perbuatan itu mesti diiringi dengan zikir. Sebab itu yang terbaiknya yang sempurna. Kan kita cerita sempurna kan. Baik-baiknya walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah daripada mula rungkai tangan ni Allahu akbar. Penuh. Itu maksud ayat tadi, supaya sepanjang perbuatan itu ada zikir. Sebab dalam ayat itu Allah namakan solat sebagai zikrullah, wala zikrullahi akbar. Okey, soalan tuan-tuan jawab. Tuan-tuan masbuk subuh rakaat kedua. Okey. Jadi imam tahiyat akhir, tuan-tuan tahiyat awal kan? Okey. Nanti assalamualaikum kita bangun. Kemudian duduk baru kita tahiyat akhir pula. Bila imam tahiyat akhir dengan innaka hamidun majid, dengan Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu sampai habis, tambah pula lagi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Dan kan panjang. Kita tahiyat awal tadi, kita masbuk tadi Allahumma salli ala Muhammad, ataupun yang ada sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sonyap. Jadi daripada Muhammad tadi nak tunggu salam tu kan kosong. Ini tak boleh berlaku. Kosong ni tak boleh berlaku. Sebab itulah para ulama, para mujtahid, ulama mujtahid kita kata sayugialah diisi kosong ini dengan mengulang-ulang tahiyat itu. Tapi rasanya ramainya kosong tu. Dia diam. Pagi ni kita dah faham, dapat faham sepanjang solat mesti ada zikir. Afdalnya repeat tahiyat, bukannya baca sampai innaka hamidun majid. Sebab itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Jadi insya-Allah lepas ni kalau kita masbuk, jangan biar kosong. Jangan biar kosong. Tuan-tuan perasan tak ustaz yang jadi ustaz kita jadi imam tadi, amin, kan imam diam kan? Nah, kita dah sampai waladdallin baru baca surah kan? Jadi imam diam ni kosong ke?
Cuba tengok muka surat berapa pula tu? Muka apa je? Nah, ini nak tunjukkan sepanjang solat mesti ada zikrullah. Muka surat 81 tuan-tuan. Bukan. Muka surat hukum mengulangi bila makmum mengucap amin. Muka surat 85 kot. 85 ada apa? Betul 85. Kita nak belajar ni. Wala zikrullahi akbar. Allah namakan solat itu sebagai zikrullah. Baik. Imam sunat diam selepas amin. Sunat bagi imam mendiamkan diri selepas mengucapkan amin pada solat jahar. Solat jahar ni solat yang baca kuat, maghrib, isyak, subuh. Sekadar tempoh makmum membaca Al-Fatihah. Tu tuan-tuan bertuahlah dapat imam yang macam ni. Sebab dibuat yang sunat ni. Ada surah masjid waladdallin amin. Qajab jadi diam, kita baru kita auzubillah kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, baru alham dah mula baca surah. Yang tu imam tu tak buat yang sunat ni. Maksudnya tak sempurna. Baik, cuba tengok tuan-tuan. Pada waktu itu imam hendaklah dituntut. Sunat juga hukumnya, bukan wajib. Berzikir atau berdoa atau membaca Al-Quran secara perlahan. Jadi diam imam tadi tuan-tuan, daripada amin sampai dibaca surah tu diam kosong ke diam dengan zikir. Diam dengan zikir. Sebab apa tuan-tuan? Sebab solat itu Allah namakan zikrullah. Wala zikrullahi akbar. Boleh tuan-tuan? Habis Ustaz, waktu imam baca surah kami diam. Apa jawapan tuan-tuan? Dia ada kait dengan hukum lain pula. Dia ada kait dengan hukum lain pula. Disebut di penghujung surah Al-A'raf. Nanti kalau yang cekap dengan telefon bolehlah cari. Di hujung surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jumpa tak? Ujung muka surat 176 tak silap. Wa idza quri'al 204 ke 205 ayat tu. Wa idza apabila quri'a dibacakan. Bukan kita membaca. Dibacakan. Siapa membaca? Imam. Al-Quran, dibacakan Al-Quran, fastami'u. Hendaklah kamu pacak telinga dengar lahu kepada bacaan tadi, bacaan Al-Quran tadi. Wa ansitu, dan hendaklah kamu berdiam diri, jangan baca apa-apa. Jadi maknanya itu pun walaupun kita diam tak sebut zikir apa-apa, sebenarnya kita berzikir kerana telinga kita pacak kepada zikir nombor 2 level hierarkinya, iaitu Al-Quran. Sambil apa tuan-tuan? Mendengar tu sambil apa? Bukan dengar kosong tu. Okey, buka buku muka surat 190 97. 97 bawah tu tadabbur bacaan ayat. Sunat juga mentadabbur bacaan, iaitu mengamatinya, mengamati makna-maknanya. Jadi bukan kosong lah. Kita dengan zikir juga tu boleh menangis, boleh takut dengan bacaan
ayat Al-Quran. Ya, sebab itu bila imam baca surah Wattini Wazzaitun, akhir sekali ayat tu berbunyi tuan-tuan, Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kita jawab apa tuan-tuan? Apa kita jawab? Bala. Buka sebelah. Buka sebelah, nanti tahulah jawapannya. 198. Bila imam baca Alaisallah, bukan imam je, maksudnya kalau kita pun solat seorang baca, Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apa jawabnya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala tu maksudnya bahkan, ya, bahasa kitanya ya, bahkan ya, gitu ya. Ana tu saya, ala dza minal syahidin tu termasuk orang yang menjadi saksi. Ala dzalika tu kepada yang demikian, iaitu apa makna ayat tadi tuan-tuan? Bukankah Allah seadil-adil hakim? Ataupun bukankah Allah itu secantik-cantik pencipta? Itu kan soalan. Bila disoal kena jawab tak tuan-tuan? Kena kan? Itu tanda kita mentadabbur. Tanda kita mentadabbur bacaan imam tadi. Bukan sebut saja-saja tu. Itu simptom. Simptom orang itu mentadabbur. Bila imam tanya, dia pun jawab. Baik. Satu itu imam baca pula Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Apa nak jawab tuan-tuan? Tak ada dalam buku ni. Apa nak jawab tu? Ada satu kali Jumaat, saya dipaksa jadi imam. Kita tak ada tauliah jadi imam. Kan, suara pun tak elok, kan, bacaan pun tak sedap, tapi ditolak juga. Imam 3 orang imam yang ada ni tak nak jadi imam. Jadi nak sah salat Jumaat tu kenalah jadi imam, kan ya. Jadi kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbil a'la alladhi khalaqa fasawwa. Kita respon ayat tu tuan-tuan, sebab sabbih maksudnya hendaklah engkau bertasbih. Bismi dengan nama, Rabbika Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Kan perintah, hendaklah engkau bertasbih dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi apa nak jawab tuan-tuan? Ikutlah perintah tadi. Kita sebutlah Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku. Sebab perintahnya hendaklah engkau bertasbih dengan nama Tuhanmu. Jadi jawapannya Tuhanku lah. Bila habis Jumaat, ramai datang ke depan, tak sempat ba'diyah lagi tu, datanglah, Ustaz, apa yang Ustaz baca tadi? Kan? Jadi di sini dapatlah saya mengambil faham bahawa kat belakang kita ni orang Melayu tak faham ayat Quran tu. Dia nak beritahu tadi surah panjang rakam pertama yang imam baca tadi, tuan-tuan faham ke? Bila tak faham, ke mana pergi minda kita? Dah balik rumah dah. Dah pilih dah, teh ke kopi ni, teh ke kopi pagi ni. Itu insyaAllah tuan-tuan. Ni masjid dah tuntut saya datang 2 kali pula ni. Minggu 2 kita belajar solat, minggu 4 kita belajar faham Quran. Boleh tuan InsyaAllah sikit-sikit lah kita tengok 5-6 ayat sekali kita datang tu, 5-6 ayat kita tengok. Menjelang tahun 2080 nanti habislah 30 juzuk. InsyaAllah kan. Dah tahu dah tua, rajin-rajin dah tengok terjemahan Quran tu, biar imam baca faham kan. Baik, tutup buku balik tuan-tuan. Nak buka ayat Quran tadi balik. Apa sambung tuan-tuan? Wala dzikrullahi akbar. Kejap. Bila sebut wala dzikrullahi akbar, zikrullah tadi maksudnya solat. Akbar apa makna dia tuan-tuan? Yang lebih besar, yang lebih penting, yang lebih utama. Jadi solat adalah yang lebih utama. Tuan-tuan,
Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah bawakan satu hadis. Takut bila baca hadis ni, kan? Apa bunyi dia? Kat cermin mata dulu sebab nak baca saja. Tuan-tuan kalau sempat salin lah, kalau tak rakaman kita ada nanti ulang dengar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut Al-Hakim isnad, sanadnya adalah okey, dah satu soalan 1.5, dah 300 dah. 2 soalan dah. Baik tuan-tuan, menurut riwayat Hakim, kan, sanad ni sanad sahih. Maksudnya kena berhati-hati lah ya. Apa bunyi hadisnya? Inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-salah. Sampai situ ditakhrij lah, diletak footnote turun bawah. Riwayat Hakim, hadis ni sanad sahih gitu ya. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah sambung. Sambungan ni tidak ditahqiq. Ya. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalihi. Unit translation. If I say in English, you need translation? No. Dan sahabat orang putih semua faham. Baik tuan-tuan, sesungguhnya awala, the first, ma yunzaru, counted, will be counted. Can understand? Counted by Allah Subhanahu wa taala min amalil abdi, among amal hamba. Min amalil abdi, dari kalangan amalan hamba. Jadi kalau nak faham, sesungguhnya yang pertama the first yang pertama akan dilihat, dihisab oleh Allah Ta'ala amalan hamba nanti, kan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, as-solah, ialah solat. Tu. Fa in wujidat tammatan. Tuan-tuan pernah dengar tak tu, kita dah tulis ke whiteboard hari tu dah, mula-mula itu kan, Rabbana taqabbal minna salatana tammatan. Tammah tu ya. Wa in wujidat tammatan, kalau didapati solatnya, solat hamba tadi tammatan, sempurna. Sempurna tuan-tuan, ni botol ni penuh ni, sempurna. Kubilat, diterima solat itu, minhu, daripada hamba itu, wasairu amalihi, dan turut diterima sekalian semua amal solehnya. Jadi depan tu tuan-tuan ialah solat. Diterima solat, diterimalah amal soleh yang lain. Wa in wujidat naqisatan, kalau didapati solat itu, siapa yang mendapati ni? Allah Ta'ala ya. Kalau Allah dapati solat hamba itu naqisatan, naqis ni tuan-tuan, dia dah jadi 3 suku air dia, dah kurang, bukan penuh dah, ruddat alaihi, dipulangkan solat itu kepada hamba tadi, wasairu amalihi, dan turut dipulangkan, maksudnya Allah tak terima semua amal solehnya. Jadi solat akbar, solatlah yang paling utama. Sebab itu kalau tuan-tuan sanggup 12 hari, 13 hari pergi buat umrah yang kedua, yang ketiga, yang ketujuh, maka maknanya tuan-tuan mesti sanggup duduk kat masjid ni nanti 2 hari pagi sampai petang untuk belajar solat. Kalau tuan-tuan sanggup pergi umrah 13 hari, tinggalkan rumah, tak pergi kenduri kahwin, tak pergi akikah, tak pergi birthday kawan-kawan, sebab dah dekat sana kan. Tapi kalau belajar solat tak sanggup datang sebab ada kenduri kahwin, sebab ada akikah, sebab ada birthday cucu, birthday apa, tak datang belajar solat, maknanya umrah itulah akbar. Boleh faham tak tu? Can understand or not? So please prove
Yang kita ni berpegang solat itulah akbar. Kalau orang belajar haji sanggup di hujung tu minggu 18 ke minggu apa belajar tu pakai ihram tu, betul tak? Keliling Kaabah tu, kotak hitam tu kan, siapa buat? Penceramah ke semua orang buat? Semua orang buat. Bukan penceramah tu, bukannya ustaz seorang buat. Nah, pakai ihram tu. Maka belajar solat pun tuan-tuan kena sanggup buat sama-sama. Itu menunjukkan bagi tuan-tuan solat ialah akbar. Kalau belajar haji sanggup pakai ihram, belajar solat macam ni, kan ustaz tolong tunjukkan, ya, yang tu bukan akbar. Dia sepatutnya solat ni, ustaz saya nak tunjuk cara saya solat, tolong ustaz betulkan apa yang kurang. Itu bagus. Baru nanti kita dapat. Boleh ya? Okey, sambung ayat lagi. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tuan-tuan, dalam tafsir At-Tabari, tamal juz'ul al-ashrun minal mujallad al-ashir. Ni apa? Juzuk ke-20 daripada jilid yang ke-10 dalam tafsir At-Tabari ni. Dia tebal tuan-tuan ya. Disebut apa macam ni? Wallahu ya'lamu ma tasna'una ayyuhan nas fi salatikum min iqamati hududiha wa tarki dzalika. Apa makna tuan-tuan? Dia kata wallah dan Allah ya'lamu, maha tahu. Bila sebut Allah maha tahu, apa persepsi kita tuan-tuan? Apa dapat zoom? Allah maha tahu. Tahu kita hanya nampak Tuan Haji pakai baju Melayu warna putih, Tuan Haji pakai jubah hitam, itu kita nampak. Tuan Haji ada selendang kat bahu. Jadi bila Tuan Haji duduk kat sejadah tu, tunduk tempat sujud tu, tak gerak-gerak, maka kita kata oh elok solatnya, sebab kita tahu hanya zahir. Kan? Tahu Allah zahir dan batin. Allah tahu jubah kita, Allah tahu selendang kita, Allah tahu kopiah putih kita, Allah tahu kita tunduk tengok tempat sujud, dan Allah tahu juga minda dan hati kita. Allahu Akbar, zoom, dia dah keluar. Yang ni pun dah keluar juga. Imam pula baca panjang tadi satu muka surat kan, zoom, dia dah pergi berjalan. Allah tahu tak? Allah tahu kan? Ya'lamu tu, pegang yang tu. Allah tahu zahir kita solat, dan juga Allah tahu batin kita ini. Dua ni lah, hati dan minda ni ya. Dia pergi mana? Ya, kadang-kadang lidahnya menuturkan ihdinas siratal mustaqim. Lidahnya Allah tahu dia tutur tu betul, sebab dia belajar tajwid elok-elok, belajar Quran comel makhrajnya. Sebutan tu Allah tahu. Dan Allah tahu hatinya ni memohon tak jalannya lurus. Allah tahu. Tuturannya cantik, hatinya kadang-kadang tak perasan. Sebab itu bila kita sebut, tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan mengalami baca Fatihah dalam solat ni, a'udzubillah bismillah waladdallin, abidah Fatihah aku, pernah tak mengalami? Tak sedar habis. Ada tak? Bukan ada. Ada. Banyak kali betul tak? Pengakuan ikhlas betul ke tak betul? Tu tuan. Allah tahu tak tu? Mengelamun kita tu. Pakaian cantik dah. Selendang ada dah. Serban ada dah. Tuturannya cantik dah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa qina syarra ma qadait. Amin. Lepas tu tuan-tuan, kita pun baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita sebut. Katalah yang kita sebut tu tepat kan? Allah tahu tak kita tak reti apa makna dia tu? Kita sebut tu katalah betul, tapi nanti Ustaz nak check ni. Betul tak betul sebut ni, seorang-seorang kena sebut.
Sebab bahasa Arab ni bangsa kita kena semak. Tak boleh nak betul dah, tak boleh dia kena semak tuan. Allah tahulah tu, tak reti apa dia innaka, apa dia taqdi. Ya ke Ustaz, innaka tu perkataan ke? Saya ingatkan perkataan kataqdi. Ada yang jawab macam tu, yang umur 67. Saya ingatkan perkataannya kataqdi. Jadi iktikad di perkataan tu tak betul dah. Allah tahu tak? Ingat tuan ya, wallahu ya'lamu. Allah itu maha tahu. Okey tuan. Jadi disambung tafsir ini. Ayyuhanna ma tasnauna, apa yang kamu kerjakan ayyuhannas, wahai sekalian manusia, fi salatikum, dalam solat kamu, min iqamati hududiha, sama ada mendirikan batasan-batasan solat itu. Ni bahasa kitanya tata cara solat lah. Kita buat ke tak buat? Baca Fatihah sebut tak a'udzubillah ke terus bismillah je, gitu. Allah tahu kita buat watar kidzalika, ataupun Allah tahu juga yang kamu tinggalkan, yang sunat-sunat itu. Yang rukun kita, yang wajib kita tak tinggal lah. Yang sunat-sunat tu ditinggalkan. Okey, lagi sambung. Wa ghairahu min umurikum, dan juga Allah tahu urusan-urusan kamu yang lain. Kan kita dah sebut dah bulan lepas, mata 2 jam setengah terpacak tengok Liverpool lawan Manchester United, tapi mata 5 minit dengan Quran dah sadaqallahul azim. Itu urusan-urusan kita yang lain. Apa itu lagi? Lutut cantik, kayuh basikal 8 jam merata sampai ke Kelang, sampai ke Shah Alam, kayuh basikal kuat. Boleh, tapi nak berdiri belakang imam tak mampu. Itu Allah Taala urusannya. Lagi tuan-tuan, wa huwa mujazikum. Ini yang paling kita takut, dan dialah iaitu Allah mujazikum, yang memberikan ganjaran kepada kamu ala dzalika, berdasarkan corak kamu solat. Ingat tuan-tuan, ganjaran solat bukan datang melayang, bukan datang menggolek. Ganjaran solat ini, apa yang Allah nak respon pada solat kita tu berdasarkan apa? Berdasarkan ma tasnaun tu, yang ujung tu, apa yang kita lakukan dalam solat ni. Buat sempurna, sunat, khusyuk, semua zahir batin, Allah bagilah ganjarannya tamatan, sempurna. Banyak sunat ditinggalkan, tak dibuat, innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullahi, doa-doa tak ada, maka ganjarannya akan berkurangan lah. Jadi Allah lah yang akan memberikan ganjaran ala dzalika, berdasarkan perangai kamu di dalam solat tadi. Fattaqu, hendaklah kamu takut wahai manusia, an tudayyi'u syai'an min hududiha, daripada mensia-siakan ataupun meninggalkan walau apa pun tata cara solat. Takutlah wahai manusia, jangan tinggalkan, walaupun kecil sunat itu jangan tinggalkan. Itu makna dia. Baik, wallahu a'lam, kata ahli tafsir kita ini. Jadi tuan-tuan, dengan ayat-ayat ini kita jadi takut, kan? Jadi bila Allah lah yang memberi ganjaran tadi, kita ulang sekali lagi, datang hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang berapa ganjaran orang solat dapat. Disebut juga sanadnya sahih, innal abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu nisfuha wala thuluthuha wala rubu'uha wala khumusuha wala sudusuha wala usyuruha. Sesungguhnya seorang hamba itu memang dia solat subuh 2 rakaat tadi, tetapi tidak dicatatkan ganjaran baginya setengah pun tidak, 1/3 pun tidak, 1/4 pun tidak, 1/5 pun tidak, 1/6 pun tidak, 1/10 pun tidak. Okey, Ustaz bukan nak jadi Tuhan, kita nak bagi faham. Kalau sempurna tadi 100, 1/2 berapa tuan-tuan? 50/100 pun tak dapat markah solatnya. Kalau 1/3 berapa tuan-tuan? 33.33 per 100 pun tak dapat. Kalau 1/4
25/100 pun tak dapat. Kalau 1/5, 20/100 pun tak dapat. Kalau 1/6, 16 point something lah ya, per 100 pun tak dapat. Kalau 1/10, 10/100 pun tak dapat ganjaran daripada solatnya tu. Jadi apa dia dapat? Telur ayam. Nah, betul ya tu kan, telur ayam boleh goreng lagi tak apa kan, ni telur temelang. Kan ya. Jadi sebab itu solat itu akbar. Solat itulah yang paling utama tuan-tuan ya. Jadi jom kita berkorban, korban masa, korban sikit sengal-sengal kaki nak duduk iftirash kan, kita nak buat dialog tu, korban kan, berkorban ya. Nak daki apa Gua Thur tu, orang tua pun tuhulu hala tu, tercungap-cungap nak naik atas tu, wajib ke sunat tu? Mana ada rukun umrah, rukun haji pergi naik ke Gua Thur? Oh, pergi naik, tapi suruh duduk iftirash, nak rasa sengal sikit sementara nak jadi tu, sebab tak pernah buat kan, sementara nak jadi elok tu rasalah sengal-sengal sikit, tak sanggup. Tu cerita tuan-tuan. Ni Ustaz nak bandingkan ni. Orang Melayu dia memang suka ibadah, tapi tersilap keutamaan ibadah. Ya, jadi tuan-tuan nanti kalau kita jom tuan-tuan kita duduk sama-sama, bila kita kan kita buatlah sama-sama. Jangan jawab nanti tak apalah Ustaz, nanti saya buatlah. Jangan macam tu. Ya. Sebab Gua Sur boleh kita naik atas. Kan ya, di samping pergi makan nasi Arab tu lah kan. Boleh mengayau kan. Okey tuan-tuan, jadi pagi ni nak faham ayat ni, jadi yang pertama kita dapat pengajarannya, mari kita sama-sama akbarkan solat ya, kita utamakan ya. Dan yang kedua tadi kita tahu Allah itu maha tahu solat yang kita lakukan Allah tahulah tu, kita solat dengan ilmu atau kita solat kerana tengok-tengok ataupun turun-temurun ya. Baik, selang dengan jawab soalan. Soalan ni kita jawab yang bertype ni dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pencerahan daripada Ustaz untuk solat berjemaah di masjid, manakah yang afdal? Ini Jawa lah ni, afdal ya. Untuk berdiri memulakan saf, sama ada di sebelah kanan, tengah ataupun kiri, walaupun hanya seorang sahaja yang solat berjemaah. Walaupun hanya seorang sahaja yang solat berjemaah. Apa makna dia ni? Makmum seorang. Okey, kalau makmum seorang pergi ke sebelah kanan, ke belakang sikit daripada imam kalau lelaki sama lelaki. Sejengkal pun dah cukup dah ke belakang daripada imam tu. Maksudnya ujung jari kita tu kat tumit dia. Selari macam tu. Tak payah belakang sangat. Ya. Okey. Kanan. Okey, belah kanan. Sebab seafdal kedudukan makmum ialah di sebelah kanan. Jadi kalau tuan-tuan datang, saf ada 8 orang macam tu tengah-tengah ni kan. Tuan-tuan datang yang ke-9, pergi kanan. Ya, dia bukan cerita balance tak balance. Ya, pergi ke kanan. Okey. Baik, kalau seorang. Kalau ramai, kita dah sebut dah itu, kalau ramai, saf 1 penuh, 2 penuh, 3 penuh, 4 penuh. Okey, sekarang ni nak masuk 4 tu tak boleh dah, tak ada ruang. Ni cerita sah rapat-rapat dulu lah. Ya. Sekarang ni makruh seorang makmum itu tinggal berseorangan dalam saf. Maksudnya kalau dia datang seorang tu, dia pergi tengah tu, Allahu Akbar, hukumnya makruh. Ya. Maka caranya dia pergi ke hujung sana, berdiri di belakang makmum nombor 2. Makmum saf 4 tu, 1 2, belakang yang nombor 2 tu, dia pun rapat ke depan sikit. Dia pun Allahu Akbar, kemudian dia yajur, dia menarik orang yang tepi sekali ke belakang untuk menemani dia. Jadi belah kanan jugalah. Ya. Yang kosong tepi tu tak payah isi sebab dia dah tepi dah. Ya, biarlah dia kosong. Okey, baik. Tapi kalau datang 3 orang, ya, maka dia menjadikan imam itu di tengah-tengah. Sunat makmum menjadikan imam itu di tengah-tengah. Sebab tu kita duduk imam ni tengah ni. Tengah tak? Tengah kan ya?
Ni sunat ni tuan-tuan, menjadikan imam tu di tengah. Jadi kalau sekali ram 4 orang, adjust lah. Imam tu tengah. Kita sambung lah ya. Baik. Tu kedudukan makmum. Orang perempuan kalau suami jadi imam, perempuan jadi makmum, pergilah ke belakang, satu sejadah tu jarak dia tu ya, ke belakang. Juga afdalnya menganankan sikit. Sebab itu saya komen lah, banyak surau banyak masjid dia letaknya kotak lansir bagi perempuan ni belah kiri. Tuan-tuan tengok banyak macam tu. Belah sana. Terbaiknya belah sini. Sebab sebelah kanan sebelah kanan imam. Tak elok belah kiri sana. Bukannya batal taklah, maksudnya tak afdal lah. Ramai yang mengubah lah. Masa saya pergi Miri tu 7-8 sempat kita ke ziarah masjid ni, kuliah-kuliah ni, minta betulkan, dia orang betulkan lah. Kalau macam kita ni belakang, jadi belakang belah kanan sana yang afdal. Itu kedudukan. Okey. Soalan nombor 2 ni pula. Bolehkah Ustaz tunjuk secara ringkas tata cara perbuatan dalam solat mulai takbir hingga tahiyat akhir? Saya nak cepat beramal dengan yang betul. Macam mana nak buat ni? Siapa tuan-tuan yang sudi jadi model? Nanti hamba betul kan lah. Ada tak yang sudi jadi model? Kalau tak, nanti ustaz jugalah yang kena buat. Dia dah takut dah tu. Haji. Oh beres. Mari. Ini nak secara laju ni secara laju. Nanti ilmu nanti kita cerap daripada dalam ni nanti. Suara ustaz okey. Sebenarnya betul kan? Ke pegang je ni? Tak ya? Okey. Berdiri selagi mampu. Orang perempuan mau menyaksikan, nak datang ke depan tak? Bila nak datang minta kaki ke depan. Okey dah tu. Jadi tengok skrin tak nampak. Kalau nak ke depan, mari ke depan. Mana kaki ke sana sikit. Selagi mampu, cuba halakan jari-jari, hujung jari kaki kita tu ke kiblat, jangan ke tepi. Selagi mampulah. Kalau kaki dah memang kepak macam tu, kalau nak lurus jadi bergigil tak payah ya. Boleh lagi tak? Boleh lagi adjust tak dulu. Macam tu bukaan kakinya, kalau kita ambil paku dengan benang kita buat rumah tu kan, yang kita nak tahu lurus tu, kita letak kat bahu ni, kaki ni dia selari. Ni tepi kaki ni selari dengan bahu. Sebab tu nanti bila kita buat macam tu, COVID ni boleh rapat-rapat kan? Negatif dia. Kan, sebab tu bila kita buat macam tu nanti, bila solat berjemaah boleh rapat nanti, kaki kita jumpa kaki, bahu jumpa bahu. Dia tak ada ruang kosong. Kalau kita kecil kaki. Kalau kita kecil kaki, bahu jumpa bawah kosong. Kalau kita tanggang saja kaki, nanti bawah jumpa, atas kosong. Jadi buka dah ikut luas bahu kita. Okey, beres. Kemudian sebutlah usolli sunnatat duha rak'ataini jam'at ta'khir ma'as subhi. Sahaja aku solat duha 2 rakaat jamak ta'khir dengan subuh. Dia nak tahu hihihi, baca Arab dia tak hihihi. Itu rujuk kata faham. Sekarang ni dah sebut dah tu sunat melafazkan sunat menuturkan niat yang kita nak niat dalam hati waktu Allah sunat cakap Jadi lebih tuan-tuan cakap, ya Allah, aku nak solat fardu subuh 2 rakaat, mudahkan aku, terimalah daripada aku. Lebih baik macam tu. Sebut bahasa Melayu. Sebab tuan-tuan Arab tak faham. Okey. Sekarang ni takbiratul ihram dengan angkat tangan.
Angkat tangan bukan sembarang angkat. Angkat tangan, tapaknya mesti ke kiblat. Okey, stay. Apa dah menggigil pula ni? Jalan-jalankan sikit macam tu. Tapak ni ke depan, jangan macam tadi. Ke depan itu sama level telinga atas atau sama level dengan bahu. Pilihlah satu je, jangan buat dua-dua pula. Pilih satu je. Okey. Allah daripada bawah tadi semula lagi. Nanti buat macam ni. Okey, 1 2 3. Allah. Itu terajak tinggi. Okey macam ni. Ke depan kan? Pegang kan? Ikut bahu pula. Okey. Terus letak atas pusat bawah dada. Tangan kanan menggenggam gelang tangan kiri bawa ke lengan. Okey. Allahu akbar kabira wa anna minal muslimin a'udzubillah. Amin. Surah apa biasa baca ni? Ni salat zuhur ni rakaat pertama. Fasalli li rabbika wanhar. Inna ataina. Ini rokok dah ni. Okey, cuba Haji pergi rokok sendiri dulu. Lafaznya tu semula Haji. Ni yang elok tak tangan ni. Okey. Renggang je tangan ni nak rungkai tu Allah Okey, 1 2 3. Allahu akbar. Gitu. Penuh Allahu akbar. Okey, jadi tangan ni kalau boleh semua hujung ni ke bawah. Hujung ni semua ke bawah. Dah betul dah. Nanti ilmunya tu kita jumpa dalam ni. Okey. Level elok cantik, mata ke tempat sujud. Bacalah subhan. Bila dah stabil ni baru mula subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Okey, sekarang i'tidal pula. Cuba 1 2 3. Eloknya yang comel sempurnanya turun balik, renggang tangan ni ke sini, jangan angkat ke atas sini. Maksudnya angkat kepala, angkat tangan. Okey, 1 2 3. Macam tu. Okey, diri dulu. Jangan lurus ke apa? Sami Allah. Baru dia. Itu tak sempurna. Dia tak ada kait dengan paha ni. Dia terus sami Allah. Angkat. Okey, Rabbana walakal hamdu. Turun sujud. Tak ada takbir tapi tak ada angkat tangan. Panjang takbir tu. Allahu akbar. Allah tekankan jari tangan tu. Rapat. Level telinga, lurus telinga sini. Jari ni rapat ke arah ke kiblat lah. Kenapa rapat jari? Rapat jari ke kiblat. Ini depan. Ini depan. Perut jauh daripada paha. Siku jauh daripada rusuk. Jari belakang. Cuba sejengkal buka. Sejengkal buka. Okey, ni depan. Okey, bangun je. Pusing ke sini pula. Pusing ke sini. Ngadap kiblat mana? Nak tengok kaki belakang pula. Dia orang nak tengok kaki belakang. Okey. Depan dah settle tadi nampak kan? Belakang pula. Belakang ni kalau boleh, tuan-tuan tengok daripada belakang sana jari dah hilang. Dah tak ada jari dah. Jadi cantiknya macam itu. Cantiknya macam ni. Nampak tak jadi daripada belakang ni? Dah tak ada Maknanya semua bawah jarinya di sejadah. Bawah jari dia tu di sejadah. Ini adalah sempurna keadaan. Yang macam ni. Tengok macam tu. Yang ni nanti kalau etikadnya 7 anggota belum jadi badan. Baik. Sempurna. Sekarang ni selesai sujud, kita nak duduk ada dulu sujud pula. Duduk je. Boleh comel lagi tak? Sekali lagi je sujud balik. Sujud balik. Yang kaki kiri
duduk sini tak? Allahu Akbar. Duduk. Allah. Sekali. Ustaz tolong tahan yang ini. Allah. Ini kata iftirash tu. Duduk atas buku lari kaki kiri, lintang kaki macam tu, tegak ini, semua hujung jari ini ke kiblat. Inilah yang comel lah. Nak sah, duduk macam mana pun sah. Gitu bersila berujung boleh. Ni antara duduk sujud, duduk antara sujud, tahiyat awal macam ni lah. Iftirash nama dia. Okey, sekarang ni tidak kita posisi saja. Tunjuk belakang dulu. Kalau tahiyat akhir pula, dia dah hukum dah tu. Kalau tahiyat akhir pula, biasanya kalau yang kawan-kawan tak pernah buat, memang susah sikit tahiyat akhir ni. Tawarruk nama dia. Sama macam iftirash ni, kan? Sepatutnya tadi tegaklah kan. Cumanya kaki kiri itu disorong bawah kaki kanan, punggung letak atas. Cuba je. Jadi sebab tu kena buka sejenak. Okey okey. Sorong ni bawah, punggung kat atas. Duduk tawarruk. Jadi tu kaki ni ke sini. Macam biasa buat tu, macam biasa buat. Allahu Akbar. Duduk. Bukan. Mana? Macam tak biasa ni. Kaki ni sini. Duduk atas lantai. Dia tuan-tuan, kaki ni dia nampak sini ke bawah. Yang ni habis mana dia tak jadilah. Dia jadi 78% kan. Itu cerita makan tadi. Untuk faham kesempurnaan tu, bukannya kita nak jadi Tuhan tak ya. Okey. Ni maksudnya kena kita kamurun ni. Dia sepatutnya macam tu. Okey. Boleh sebenarnya. Nanti kena ni dah tujuh dua sini dah ni. Yang tadi Haji duduk kan kat bawah tu. Dia tak nampak. Ini untuk akhir. Namanya tawarrukun. Namanya duduk tawarruk. Dia sama macam iftirash, cumanya kiri sorong sini, punggung kanan. Yang sempurna kan ni. Sebab nak praktik terus amali kan, nak buat cepat kan. Okey, macam ni. Okey, sekarang ni pusing depan ni. Sifat depan sama waktu tahiyat awal, waktu tahiyat akhir. Duduk antara sujud. Okey, duduk antara sujud, jarak sederhana macam tu. Jadi ni jarak sederhana. Sedikit kata rapat. Sedikit kata. Tapi ramai kata ni jarak sederhana. Jangan pergi sini. Bila pergi ke depan, hujung jari ni dah ke lantai, dia bukan ke kiblat dah. Ataupun ni ada juga tu. Macam tu dia pegang tu, under sujud. Kan ni sebab dia sejuk. Jadi macam tadi. Kalau tahiyat awal, yang ni stay. Yang ni stay. Yang ni je lipat 3 jari. Yang ni bawah lagi, lipat comel lagi. Gitu. Yang ni bawah lagi waktu kita at-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu. Belum. Ashhadu jangan dulu. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah tu baru dia akan. Aku bersaksi, bawah lagi, aku bersaksi tiada Tuhan berhak diabdikan diri kecuali Allah je. Allah gitu ya. Wa asyhadu an, dia jari ni dia tunduk sikit. Macam tu. Okey. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sabba innaka Hamidun Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma fil lima qaddamtu. Dah puas hati dah doa tu. Salam. Cuba salam ni. Lafaz salam dilafazkan muka ke depan lagi.
Assalamualaikum, lepas tu baru balik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh lagi pusing tak? Boleh ke tak pusing lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sampai orang belakang nampak putih pipi belah sini ni. Ya, kemudian ke kiri pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke depan dulu baru sebut Assalamualaikum yang kedua tu. Jangan muka ke kanan lagi dah sebut. Sebab kita sunat pisahkan. Salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri. Jadi kalau kita buat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalam, ni kan ke kanan lagi. Sunat pisahkan dua lafaz salam tu. Salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah ke kanan, ke kiri. Lepas tu tangan ni bila dah habis salam tu, tangan ke mana biasa orang buat? Macam-macam tu, ada yang ke belakang, ke depan, macam tu pun ada. Terima kasih banyak. Dia dah. Tu secara lalu lah ya, secara lalu. Nanti ilmunya tu ngapu jari tu kita baca nanti. Sebab dia tak cantik ikut tengok, dia kena ilmu. Ya, okey. Baik. Jadi sapu muka ni tuan-tuan, dia sabit dengan hadis dhaif. Separuhnya kata hadis dhaif munkar, maksudnya tak elok buatlah. Macam tu kalau hadis munkar tu. Ya, tapi kalau hadis dhaif fadilat boleh sah, okey tak apa. Ya, yang nak buat elok. Tangan, tapak tangan letak di ubun-ubun. Mana ubun-ubun tuan-tuan? Ini tak hiji ubun tu, yang baby punya lembut tu, yang baru lahir tu lembut, tekan-tekan tu ubun-ubun, lurut ke muka. Itu sapunya. Jangan assalam, dia tawaduk kan. Akhir kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu kan acap kali kita nampak. Jadi apa benda dia buat tu? Kalau dia buat, apa benda dia buat? Jadi dia solat tu ikut dia nak buat, bukan ikut yang ditetapkan. Yang tu nanti 10/100 pun tak dapat nanti. Ya? Sebab berdasarkan apa yang kita buat. Ya? Okey. Baik. Jadi tuan-tuan, sholli fardu subhi Allah. Angkat bukan sembarang angkatnya. Ya? Jadi elakkan macam ni, elakkan macam ni, elakkan macam tu, elakkan ya. Dan kiblat contoh sikit, jarak sikit, angkat sampai telinga atas, buka seluas bahu kita. Itu ilmunya. Ya, dekat gitu. Ya, kemudian kalau nak bergerak rokok pun sama juga sifatnya. Allah, ngadap kiblat contoh sikit, jarak sikit, telinga atas, luas bahu. Dia tak ada diskaun. Jangan buat nanti waktu Allahu Akbar elok, tapi nak rokok Allahu Akbar, diskaun 80%. Angkat bukan sembarang angkat ya. Allah. Ini pun sama tuan-tuan. Nak pergi rokok ni tak ada gosok nyung tu. Ya. Allah. Kan terus tu. Ya. Bangun pun sama, sami Allah. Ngadap kiblat, contoh sikit, jarak sikit. Ingat tuan-tuan sifatnya tu untuk kita buat elok. Ya. Jangan bangun i'tidal, sami Allahu liman. Ada yang pusing pula tu, sami Allahu liman. Alam kepala pusing, geleng terus. Maksudnya tak dapat apa-apa. Tentulah sekali lalu ya. Itu fi'li, bacaannya lagi. Maksudnya kena belajar lagi. Ya. Baik, dan soalan lisan silakan. Ini soalan bertulis, soalan lisan. Subhana rabbiyal azimi. Cukup tak? Kita baca jawapan dia supaya nanti ingat ya. Tuan-tuan, soalannya kalau waktu rokok baca Subhana rabbiyal azim cukup tak?
3 kali lah tu kan, 3 kali cukup tak? Okey, buka muka surat tadi yang kita baca kena iring seluruh perbuatan tadi. Kita nak dapat yang sempurna ya. Okey, kalau soalannya subhana rabbiyal azimi cukup tak 93? Mengucapkan subhana rabbiyal azimi 3 kali kerana ittiba, maksudnya cukup tu cukup dah. Cumanya buka muka surat 94 perengan nombor 2. Dan ungkapan dalam kitab At-Tahqiq pula berbunyi, okey, sekurang-kurang tasbih ialah subhanallah atau subhana rabbi, dan minimum tasbih sempurna. Ni cerita sempurna ni. Minimum tasbih sempurna. Kalau kurang betul dah tak sempurna dah. Ialah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Tu minimum sempurna. Nak dapat ganjaran tasbih subhana rabbiyal azim 3 kali dah dapat dah. Tapi minimum sempurna subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Gitu. Jawapan dekat situ. Ustaz suka kita macam tu. Kita tengok nanti maksudnya kalau bincang dengan kawan kita confident lah. Kat sini belah kiri muka surat kita ingat sikit-sikit lah. Okey, baik. Soalan bertulis ada lagi. Boleh je cover jawapan. Adakah dibolehkan sekiranya makmum mengambil sedikit masa untuk membaca doa sebelum memberi salam? Adakah dibolehkan sekiranya makmum mengambil sedikit masa untuk membaca doa sebelum memberi salam? Apa maksud soalan? Imam salam, betul, imam doa dulu. Okey, 206 muka surat 206. Nanti dia 2 tempat ni, 2 tempat. Mula-mula 158 dulu, 158. Sunat berdoa selepas Hamidun Majid sebelum salam. Maksudnya innaka Hamidun Majid, jangan assalamualaikum dulu. Sunat berdoa. Sunat ni tuan-tuan terlalu dituntut sehingga 159. Tuan-tuan tengok tu, di dalam riwayat Tirmizi ada hadis kemudian maksudnya, di dalam riwayat Bukhari ada hadis kemudian maksudnya, malah makruh meninggalkan doa sebelum salam. Jadi siapa yang innaka Hamidum Majid, assalamualaikum warahmatullahi, dia melakukan makruh solat. Makruh, Allah tak suka. Maksudnya doa sini memang dituntut sangat-sangat. Kerana apa? Kerana tuan-tuan pergi ada separuh ulama kita 160 hadis yang nombor 2 tu, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhiri falyata'awwadz min billahi min arba'in tu, ya. Ini yang kita doa tu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Kemudian terjemahannya, cuba tengok, beberapa ulama mewajibkan doa ini kerana Rasulullah SAW tak pernah tinggal doa sebelum salam. Umatnya ada tinggal, tapi Rasul tak ada tinggal. Jadi ada, terutama doa yang ni, doa yang lindung 4 perkara ni, Rasulullah SAW tak pernah tinggal. Bila corak ulama dulu berijtihad, bila Rasulullah SAW tak pernah tinggal, hukumnya wajib. Jadi bukannya ringan-ringan ni tuan-tuan, ni doa sebelum salam. Okey, beres itu boleh faham. Nanti baca detail kita kemudian. 206, sorry tuan-tuan, 216, 216 bukan 206, 216. Kita ambil hukum fiqh untuk jawab soalan ni pula. Batas makmum mengikut imam. 216 Makmum tamat mengikut imam apabila imam memberi salam yang pertama. Ingat tuan-tuan, salam yang pertama ni yang mana ni? Ke kanan ke kiri? Tak, lafaz tu. Sebab itu sunat, yang paling tu sunat. Ni maksud salam ni ialah lafaz,
Lafaz yang pertama Assalamualaikum warahmatullah. Itu maksudnya ni. Sama ada paling tak paling, yang tu tak apa. Okey. Jadi makmum tamat mengikut imam apabila imam beri salam yang pertama, kerana dengan salam pertama itu imam telah keluar daripada solat. Jadi maknanya kalau imam kata Assalamualaikum, pus kentut imam tu kuat bunyinya, makmum jangan mufarakah, sebab imam tu solatnya dah sah. Warahmatullah sunat, paling tu sunat, sebab rukunnya dah settle, jadi solatnya dah sah kan. Jadi bila imam kata je Assalamualaikum warahmatullah, makmum ni dah putus hubungan dengan imam. Dah tamat dah. Baik, pergi muka surat sebelah. Di perenggan nombor 2, disunatkan bagi makmum tidak mengucapkan salam yang pertama melainkan setelah imam selesai memberi salam kedua. Itu cara makmum lah. Kemudian perenggan ketiga disebutlah jawapan kepada soalan tadi. Makmum boleh berdoa dan zikir tanpa perlu mengikut imam melafazkan salam. Itu jawapan dia. Jadi ulama dulu 600 hijrah dah jawab soalan ni. Sebab ini tulisan ni 600 hijrah dulu. Cuma kita baru Melayu kan je. Jadi imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum tidak wajib dah ikut. Makmum boleh Allahumma firli ma qaddamtu, sebab imam tak ada dosa, jadi dia minta ampun lah. Makmum banyak dosa kan. Imam tak takut neraka, makmum takut neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ni tak adalah, ni saya sebutnya ni. Imam tak takut hatinya nanti terbalik jadi keluar daripada Islam. Makmum takut nanti hati dia terbalik. Doa pula ya muqallibal qulub tsabbis qalbi ala dinik. Imam dia boleh berdikari sendiri untuk ingat zikir pada Allah Ta'ala, bersyukur, dia boleh usaha sendiri. Makmum kata aku ni kalau Allah tak tolong, aku tak boleh nak zikir banyak ni, tak boleh nak syukur ni. Doa pula lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Imam dah takwa, makmum takwa belum ada lagi, dia minta pada Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada 13 doa tuan-tuan. Rasulullah SAW sebut berdoa sebelum Assalamualaikum. Yang kita buat apa? Rasul yang dah jamin syurga tu maksum tak ada dosa, 13 doa sebelum salam. Yang kita siang malam pagi petang dosa, syurga entah terbuka 1 sentimeter pun entah tak ada. Majid Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan baik, dah jawab soalan dah. Sebab doa bahasa Melayu dalam hati, jawapannya boleh, tetapi disyaratkan waktu makan nasi, waktu nak minum teh tarik, hendaklah makan dan minum dengan hati saja, tak boleh buka mulut. Yalah. Jawapannya boleh, Allah tu maha tahu. Tapi doa ni zikir, doa ni zikir. Zikir ada 3 rukun. 1, dia daripada hati kita. 2, kita kena faham. 3, kena lafaz ikut hurufnya. Kan 3 kan kena lafaz lah. Hafal lah, bukan banyak pun. Hafal lagu orang putih boleh. Dulu kalau boleh tu sikit, kejap boleh hafal. Ulang insya-Allah boleh. Dia sebenarnya dia ada jawapan ni 162 muka surat. Ada jawapannya, cumanya malah nak tengok lah, takut tuan-tuan jadi manja sangat. 162 tuan. Ceritanya boleh tak doa dalam hati, ataupun boleh tak ustaz saya doa sebut dalam bahasa Melayu. Kan? Dia ada jawapan dia lah. 162 perenggan orang yang tidak mampu melafaz tasyahud dan salawat dalam bahasa Arab. Cuba tengok perenggan nombor 2 tuan-tuan. Orang yang tidak mampu berbahasa Arab juga digalakkan menterjemahkan doa dan zikir yang sunat. Doa dan zikir yang sunat. Jadi doa sebelum salam tadi kan sunat. Ini menunjukkan tuan-tuan pentingnya faham. Semua doa ni pentingnya faham. Sampai ulama kata boleh menterjemahkan. Ini pentingnya doa mesti faham. Doa tak faham kosong tuan-tuan.
Sebab tu Ustaz nak sebut tadi, dia tak ada sunatnya hukumnya tuan-tuan berdoa dengan imam. Tak ada hukum sunat. Sunat makmum mengaminkan doa selepas salam, doa ramai kan, lepas solat kan. Sunat makmum aminkan. Tak ada hukum tu tuan-tuan. Sunat tuan-tuan berzikir bersama imam selepas salam pun tak ada. Tapi kalau tuan-tuan nak follow susunan tu, sebab kita tak apa nak ingat sangat kan, yang tu tak ada masalah. Maksudnya perkataan senangnya nak zikir bersama dengan imam tu, ikut imam kata Allahumma antas salam, kita pun ikut, itu no problem. Ceritanya sekarang ni tak ada hukum sunat. Jadi kalau berzikir dengan imam boleh menghilangkan khusyuk, tuan-tuan afdal zikir sendiri. Kalau berdoa dengan imam tuan-tuan tak faham satu abuk, maka mutlak tak ada afdal lah. The only way ialah tuan-tuan berdoa sendiri. Ini pentingnya tuan-tuan, sebab dibolehkan menterjemahkan, tapi Fatihah tak boleh. Fatihah tu wajib. Ini cerita yang sunat. Tapi yang ni bersambung, seperti kunut, takbir intiqaliyah, takbir perpindahan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain, tasbih rokok dan sujud, sekiranya tidak mampu melafazkan dalam bahasa Arab. Itu syarat dia. Tuan-tuan, cuba sambung zikir ni. Ilahilas. Satu lagi, tobana. Jadi tuan-tuan mampu melafazkan dalam bahasa Arab. Cumanya tuan-tuan ni menganut dua mazhab yang paling bahaya, mazhab Malasi dengan Tangguhi. Jadi insya-Allah hafal sebab dia kata tak mampu, kita bangsa yang boleh melafazkan kan? Oleh kerana dua yang saya sebut tuan-tuan sambung tadi diglamourkan oleh ustaz-ustazah, maka selamba tuan-tuan boleh sambung. Mengapa doa-doa tadi tidak diglamourkan? Ini ceritanya yang mana akbar tuan-tuan, solat ke nasyid-nasyid tadi? Kalau solat maksudnya doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, semua orang boleh sambung spontan sebagaimana nasyid tadi. Tapi ustaz-ustazah tidak mengglamourkan doa itu, diglamourkan nasyid tadi. Sebab tu tuan-tuan boleh sambut dengan mudah. Jadi yang akbar nasyid tadi, bukan solat di kalangan orang Melayu. Jadi sekarang ni kita dah faham, jom kita akbarkan solat ni. Jadi ulang-ulang doa tadi, insya-Allah lepas ni spontan nak sambung. Boleh, tapi muka surat doa lain boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tak ni 159 tuan-tuan buka balik ceritanya. Okey. Boleh tak doa lain? Doa yang afdal dibaca sebelum salam, doa yang ma'thur. Jumpa tak 159? Doa yang ma'thur, iaitu diambil daripada Nabi SAW, lebih afdal daripada yang lain. Jadi yang lain tu boleh tak? Boleh, tapi yang afdalnya doa yang mana? Yang Nabi doa lah. Sebab takut tuan-tuan, bila kita cipta doa sendiri, takut kita over, takut kita melampau. Tak salah, tetapi over. Jadi yang afdalnya ialah yang Nabi doa. Cantik Yang lain boleh gitu. Tuan-tuan. Jadi pagi ni tuan-tuan dah nampak kan, semua soalannya dijawab oleh ulama-ulama dulu. Bukan kami yang jawab lah. Jadi kita hanya menyampaikan saja. Jadi insya-Allah nanti kita sambunglah bulan depan untuk menelaah satu-satu rukun nanti. Bulan depan kita akan pergi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami pohon hari-hari yang berikut ini teruslah menerus ajar kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama yang hukumnya fardu ain kami menuntutnya, khususnya ilmu berkenaan tata cara mendirikan solat. Ya Allah, salat-salat kami yang sebelum ini kami pohon, tolonglah terima keseluruhannya secara sempurna. Jangan ada yang kau tolak dan pulangkan kepada kami walaupun satu rakaat. Ya Allah, kami pohon jadikan kami yang hadir hari ini ahli keluarga kami, terutama zuriat kami,
sebagai golongan yang mendirikan solat dengan penuh sempurna di awal waktu sepanjang hayat kami ya Allah. Segala cacat kurang dalam solat yang kami lakukan secara tidak sengaja berlaku, tolonglah tampung dan sempurnakan kekurangan itu ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi